Wa ba'dhum a'raba mutlaqan wa fi dal hadfi ayyan ghairu ayyin yaqtafi. In yustatal waslan wa illam yustatal fal hadfu nazran wa abaw an yukhtazal. In saluhal baqi li waslin mukmili wal hadfu indahum kathirun munjali. Fi aidin muttasilin in intasab bifi'lin aw wasfin kaman narju wahab. Biasanya bila bait-bait itu diletakkan sekali, artinya dia ada kaitan. Dia ada kaitan yang dekat lah. Dia ada kaitan yang dekat, ataupun dia punya flow dia hampir sama, dia punya rentak dia tu. Afwan. Baik, kita sudah pun baca kemarin bait-bait ni, tapi kita kena ulang balik sebab dia punya syarahnya masih panjang. Biasalah yang biasa kita buat, kita mafhum mubasyarah daripada abiyat dulu. Wa ba'dhum, dan sebahagian, bermula sebahagian mereka itu, artinya ulama-ulama nahwu, a'raba mutlaqan. Ini satu topik, satu hal. Mengi'rabkan mereka itu mutlaqan, dhabit mutlaqan, ay fi jami'il ahwalil arba'ah. Fi jami'il ahwalil arba'ah. Yang ni nak tahu apa benda, dia terletak dalam bait yang ke-99. Untuk yang terlepas kemarin ni, yang baru masuk hari ni dan sebagainya, dia boleh rujuk balik dengan audio. Ayyun kama wa a'ribat ma lam tudaf wa sadru wasliha dhamirun hadha. Baik, itu satu poin. Wa ba'dhum a'raba mutlaqan. Sedikit gambaran lah. Bila dia sebut dan sebahagian mereka itu mengi'rabkannya secara mutlak, artinya semua empat keadaan. Sebab tidak dinyatakan di sini, tapi bila anda merujuk muhaqqiq, iaitu Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, sama ada dalam kitab Minhatul Jalil ataupun dalam kitab Uddatus Salik. Uddatus Salik ni juga karangan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dia ialah tahqiq kepada Awdahul Masalik. Adapun Minhatul Jalil tahqiq kepada Ibnu Aqil. Sebahagian mereka itu ba'dhum itu merujuk kepada Al-Kufiyun, dhabit di situ. Karena Al-Basriyun, ulama-ulama Basrah, dia hanya mengi'rab bagi al-halatul ula wa thaniyah wa al-thalisah. Sebab tidak mencukupi syarat untuk mabni. Yang tiga tu. Adapun al-halah ar-rabi'ah, apa dia al-halah ar-rabi'ah? Kita baca dah semua kemarin ni. Dan kombinasi dua, iaitu isunya, jangan sesat jalan, kita masih lagi ni. Isunya semua isim-isim mausul, al-mausulat diletakkan di sebelah dulu untuk membincangkan hal ni. Sebelah lagi ialah ayyu sahaja. Duk bincang yang tu. Isunya yang keempat itu, bagi al-Basriyun, kombinasi dua seperti yang disebut dalam matan bait 99 tu, dia dimabni. Ni faham ni secara alal aksi. Dalam bait disebut ayyun kama wa a'ribat ma lam tudaf. Ini bait yang sebelum bait 99. Mesti kombinasi dia idafat ayyu tu, dan sadru silah dia mahdhuf, iaitu huwa. So kalau ada dua begitu, iaitu dia kata wa u'ribat ma lam tudaf wa sadru wasliha dhamirun hadaf, artinya dia mabni ala dham. Yang keempat, mabni ala dham, dengan contoh-contoh yang telah diberikan. Adapun pandangan al-Kufiyun, angin, sama ada cukup syarat kombinasi dua, idafah pada ayyu, hadaf pada hadfu sadr silah, atau sebaliknya. Kalau al-halah al-ula sampai yang tiga tu tak apalah. Geng-geng ni a'raba mutlaqan, walaupun kepada yang keempat, yang complete combination dua tu.
Ayu mudhafah, sadrus silah iaitulah huwa mahdhuf pun mu'rab juga. Faham tak? Jadi nak tahu lebih detail, kena dengarlah yang kemarin. Itu pun dah detail lah tu dikira. Baik. Faham tak? Ba'dhuhum a'raba mutlaqan wa fi. Baik, sebab itu setengah-setengah cetakan dia ada koma. Dzal hadfi ayyan ghairu an yaktafi. Wa ba'dhuhum a'raba mutlaqan wa fi. Dzal hadfi ayyan ghairu an yaktafi. Bait yang ke-100 tu, bahagian yang kedua dia asyatrul tsani, apa yang dimaksudkan? Dia ada dua kalimah dia ambil daripada bahagian awal, syatrul awal, betul dia ada koma dalam kitab cetakan Darut Talaiq. Adapun yang PDF ni dia tak ada koma. Maknanya kalau kita baca secara biasa, wa fi dzal hadfi, pada hadzaf ini, dhabit dzal hadfi ialah isu apa? Menghadzaf sadrus silah huwa tu. Nampak tak? Menghadzaf dzal hadfi, dhabit dia sadrus silah huwa tu, isu tu. Dzal hadfi ayyan ghairu ay yaktafi. Apa maksudnya? Menghadzaf sadrus silah huwa tu pada ai, pada selain ibarat kitab ialah dalam ayu sahaja kita akan guna ayun ataupun ghairu ayyin. Ayun tu maknanya kita akan bincang sadrus silah yang maksudnya ayun. Kalau ghairu ayyin, kita akan bincang nak hadzafkah, nak kekalkah sadrus silah yang ada pada ghairu ay. Itu kena faham pelan-pelan. Jadinya dalam isu ini, kalau kita ikut i'rab lah, yaktafi ghairu ayyin ayyan, ataupun yaktafi ayyan ghairu ayyin. Maknanya mengikutlah oleh ghairu ayyin, yang tak ada ayu, ayyan akan ayyan. Dah sudah hadzaf dengan tak hadzaf. Faham tak, Umar? Faham tak? Dia ikut. Faham tu? Kalau tak faham nak ulang sikit lagi. Dia terbalik nah. I'rab dia terbalik. Mafhum dia pun nanti akan kena secara bil aksi ataupun bil ma'kus, secara vice versa mungkin. Jadi dia ikut. Gini, kan kemarin kita dah baca tentang ayun. Nak hadzaf, tak hadzaf sadrus silah dia. Kan? Nak hadzaf, tak hadzaf. Mu'rab tak mu'rab. Jadi dengan contoh yang ayun tu, maksudnya ayun. Kan? So hari ni kemarin kita bincang tentang nak mu'rabkan nak mabni. Hari ni kita bincang kan, yang selain ayu, mausul yang selain ayu, dia akan ikut, tapi belum selesai lagi maksud ni. Dia akan ikut yang mausul dengan ayu bersyarat. Syarat dia apa? Dalam bait 101. Yustatal waslun wa illam yustatal. Jika panjanglah silah mausul. Waslun itu artinya silatul mausul. Syaratnya silah mausulnya panjang. Panjang pendek ni mendatang apa? Dengar dulu. Dia ada dhabit dia di kalangan Basriyun wal Kufiyun. Nanti kita akan buat kesimpulan lah. Jadinya kesimpulan awal ni begini kan. Kalaulah seandainya mausul dia ialah ayu, sadrus silah dia huwa tu mahdhuf, walaupun silatul mausul dia pendek. Pegang yang tu, dhabit yang tu. Ana ulang. Nah. Kalau mausul dia ayu,
Aid dia tu, dhamir dia tu, dhamir huwa tu, dia mahdzuf kan. Walaupun illam tatul as-silah, walaupun silah tu tak panjang, mafhum sebaliknya, walaupun silah tu pendek, bila dengan ayu aja huwa kena mahdzuf. Satu lagi, kalaulah mausul dia dengan selain ayu, ini kita terang dulu, mafhum langsung direct dengan baik. Nanti kita baca syarah lagi nampaklah. Dia akan bagi contoh. Kalau mausul dia selain dengan ayu, alladhi ke apa semua, allati ke, kan? Dhamir ataupun huwa tu, aid lah, aid. Huwa tu, dia panggil huwa, dia istilah dia, huwa tu kalimah dia terus. Ataupun kita panggil aid, ataupun dhamir ya'udu alal mausul. Kalau dengan selain daripada ayu, dia boleh dimahdzufkan. Tapi bersyarat. Syaratnya, silah mausul dia yang merupakan terdiri daripada jumlah fi'lah, jumlah ismiyah, syibh jumlah tu, ialah mesti panjang. Maka mafhum sebaliknya, kalau pendek, tak boleh mahdzuf. Nampak? Itu syarat dia. Baik. Sebab itu dalam bait 101, sambungan daripada dzal hadfi ayyan ghairu an yaktafi in yustatal waslun. Nampak? Jika panjang silah mausul dia, barulah dia boleh hadzaf. Tapi kalau pendek, artinya silah mausulnya tak panjang. Wa illam yusatal, in yusatal waslun wa illam yusatal fal hadfu nazrun. Kalau hadzaf juga untuk silah yang silah mausul, hazaf juga huwa ataupun aid ataupun dhamir dan kembali kepada mausul tu, kalau hadzaf juga fal hadfu nazrun qalilun, tak banyak. Lepas tu pula fal hadfu nazrun wa abaw ayukhtazal. Itu tak apalah kalau panjang tak panjang. Silah mausul dia nak hadzaf aid tu, nak hadzaf aid yang marfu' tu, yang merupakan takdir huwa, yang menjadi khabar, mubtada mahdzuf, takdir huwa menjadi aid yang kembali kepada mausul tu, panjang tak panjang tu dah dibincang. Tetapi wa abaw ayyukhtazal, engganlah mereka itu ayyukhtazal ay ayyuhdhifa, untuk menghazaf, untuk membuang apa? Membuang aid ataupun huwa yang merupakan dhamir ya'udu 'alal mausul in saluhal baqi liwaslin mukmilin. Kalau seandainya boleh jumlah silatul mausul itu in saluhal baqi menjadi silah mausul. Jadi kalau komplit silah kepada mausul, mereka tak nak buang huwa. Dalam isu ini nanti tuan-tuan akan lihat ada sedikit kekeliruan yang disebut oleh siapa? Oleh Ibnu Malik dalam Matan Alfiyah, termasuk yang dibincangkan oleh Ibnu Aqil dalam Syarah Ibnu Aqil ni, tapi ditahqiqkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Nanti kita akan tengok. Ada sedikit al-i'tiradat, bangkangan lah di kalangan para alim ulama. Wal hadfu 'indahum katsirun. Wal hadfu 'indahum katsirun munjali. Dhabit al-hadfu di sini tadi selesai dah, nampak tak? Dia tak sebut aid ataupun dhamir marfu' ke mansub. Nampak dia tak sebut. Cuma tahu di mana ni? Wal hadfu 'indahum katsirun munjali. Dan hazaf, dhabit hazaf itu, dhabit hazaf itu ialah hazaf aid yang mansub. Indahum, di sisi mereka itu, katsirun banyak. Tahu mana aid yang mansub? Fi aidin muttasilin inin tasab. Mana bait yang setelahnya mensyarahkan bait, memberi mafhum bait yang sebelumnya. Dia kata banyak. Ini pun dibangkang oleh Ibnu Aqil. Matan Ibnu Malik kata banyak. Hazaf aid yang mansub pada aid yang muttasil inin tasab. Aid yang berhubung, dhamir yang berhubung inin tasab,
Bila dia mansub, artinya dia menjadi maf'ul bih. Bifi'lin aw wasfin kaman narju yahab. Dengan fi'il ay bifi'lin tammin, tak boleh bifi'lin naqisin, ataupun aw wasfin dengan isim fa'il. Contoh kaman narju yahab. 15 minit dah matan saja. Baik, kita tengok syarah. Ada yang baru masuk nak jangan bimbang sebab kita dah siri ke-32 dah. Kita banyak dah. Jadi mungkin terlepas yang kemarin masuk hari ni dia berat sikit, tak apa, rakaman ada, audio ada, tengok balik ya. Qala asy-syarih, yakni artinya, maksudnya, ataupun kalau nak ikut maknakan, yakni berkendaklah ia al-matnu Ibn Malik al-matin anna ba'dal arabi a'raba ayyan mutlaqa, bahwasanya sebahagian Arab mengi'rabkan isim mausul ayyan itu mutlaqan, secara mutlak, dhabit mutlak oleh syarih di sini ay wa in udhifat, seandainya dianya idafat, wa hudhifa sadru silatiha, dan sadar silahnya iaitu huwa dihadafkan. Artinya ini ialah combination lengkap untuk menyebabkan dia jadi mabni ala dham. Ingat tak? Ingat tak dalam matan 99 ayun kama wa uribat ma lam tudaf wa sadru waslih dhamirun hadaf tu? Inilah dia. Artinya al-halah ar-rabi'ah tu, itu pun ba'dul Arab a'raba, mengatakan dia mu'rab bukan mabni. Ini pendapat apa? Al-Kufiyun. Al-Kufiyun lah. Nanti dalam tahqiq ada disebut. Kan kaedah dia Al-Basriyun, beza ulama Basrah dengan Al-Kufiyun, ulama Kufah apa dia? Al-Basriyun la yuthbituna al-qa'idah illa bikathrati syawahid. Mereka tidak mengisbatkan sesuatu itu menjadi kaedah kecuali dengan pembuktian yang banyak. Ammal Kufiyun, adapun ulama-ulama Kufah, yuthbituna al-qa'idah hatta wala bisyahidin wahid, dengan satu bukti. Ini contoh dia lah ni. Dalam tahqiq tu ada kalau baca. Fayaqulu, maka berkatalah dia yu'jibuni ayyuhum qa'imun. Dapat ini ialah contoh yang melengkapi yang pada pendapat ulama Basrah yang mana disebut oleh Ibn Malik dalam matan, dia ikut ulama Basrah, contoh yang melengkapi combination dua, iaitulah ayyu yang mausul itu idhafah, nampak ada ayyuhum, dan sadru silah artinya dhamir yang aid ala ayyu mahdhuf, lengkap. Tapi dia kata apa? Mu'rab juga. Kalau pendapat Basrah, yu'jibuni ayyuhum qa'imun wa ra'aitu ayyuhum qa'imun marartu bi ayyuhum qa'imun. Tapi ba'dul Arab artinya al-Kufiyun lah. Dalam hal ini dia mu'rab. Maka dia baca dengan ikut i'rab. Yu'jibuni ayyu, mengkagumlah akan daku oleh orang yang mereka itu takdirnya huwa qa'imun, dia yang berdiri. Nak ikut makna macam tu. Sebab itu pelajar kita, minta maaf bukan pelajar siapa-siapa pula dalam orang Melayu yang ajam ni. Kalau kita baca kitab Arab, yang Arab kita tak betul-betul dhabit. Paling kurang mubtada' ni, orang tua tok guru dulu dia mengajarkan terjemah cara Arab. Bermula, dengar leceh peman apa bermula ni. Telah datanglah oleh, tapi itu yang dhabit. Kan? Itu yang tahqiq. Esok dah pandai, pulanglah. Ni pangkat kita nak belajar ni. Kena begitu, tengok macam kita terjemah. Yu'jibuni ayyuhum qa'imun. Telah mengkagumlah akan aku oleh ayyu fi mahalli raf'in, fa'il bagi yu'jibu. Oleh, ada takdir alladhi, oleh orang yang mereka itu huwa qa'imun, dialah yang berdiri. Kemah tak? Kemah.
Jadi dia baca semua ikut i'rab. Yu'jibuni ayyuhum qa'imun ketika rafa' fi halatir raf'i, wa ra'aitu ayyahum qa'imun ketika fi halatin nasbi, wa marartu bi ayyihim qa'imun fi halatil jar. Nampak? Wa qad quri'a, dan sesungguhnya telah dibacalah firman Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyahum ashad. Dalam Rasam Osmani dia baca ayyuhum. Itu ialah mazhab Basriyun. Yang mana mazhab Basriyun ini sangat orang kata yahtaj ila at-ta'lilat al-kathirah wa syawahid al-kathirah, sebab dan juga dalil dan juga bukti yang banyak, maka dia lebih kuat. Sebab itu Quran ayyuhum. Tapi ada juga dibaca summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyahum ashad. Sebab apa? Dia mabni. Sedangkan yang kuatnya ialah ayyuhum ashad. Sebab mabni 'ala dhamm. Ini dia baca ayya, artinya dia menjadi mu'rab, menjadi maf'ul bih kepada lananzi'an. So ini juga ayat yang telah kita bincangkan kemarin. Kemudian kami akan tarik, kami akan cabut keluarkan golongan-golongan yang melakukan kejahatan maksiat, melanggar perintah Allah ni, min kulli syi'atin, daripada setiap kumpulan itu akan orang-orang yang mereka itu huwa, takdirnya huwa asyadu, yang sangat keras dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditarik keluar mai, kami siksa di akhirat nanti. Bin nasbi, dengan baca cara nasab. Artinya kalau bin nasbi artinya wa huwa mu'rabun. Dan ada buktinya waruwiya. Waruwiya, dan diriwayatkan fasallim ala ayyihim afdal. Fasallim, ini hadis Nabi fasallim ala ayyihim, sedangkan ayyu mudhafah, sadr silah dia mahdhuf, taqdiruhu ayyuhum huwa afdalu, walaupun lengkap syarat begitu, tapi wa ba'dhum atau ay ba'dul arab a'raba ayyan mutlaqa. Ini contoh fasallim ala ayyihim afdalu bil jarri, sebab dia ada huruf jar. Ada yang tak boleh masuk? Alhamdulillah semua boleh, ya. Baik. Wa asyara biqaulihi, dan telah mengisyaratlah dengan katanya, kata matin, kata Ibnu Malik dalam matan. Wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ay yaktafidu ila akhirih ila al mawadi' allati, kepada tempat-tempat allati yuhdhafu fiha al aid, yang dihadzafkan padanya aid ala al mausul, al aid ala al mausul, wa huwa, yaitu imma an yakuna marfu'an, sama ada bahawa adalah ia aid itu marfu'an, ay fi halatir raf'i, dalam keadaan marfu', seperti mana yang kita bincangkan, yang semua takdir huwa tu ialah mubtada' mahdhuf lah. Mubtada' mahdhuf. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun wa ra'aitu ayyuhum huwa qa'imun, semua ada huwa, tapi tak ada di situ. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum, takdirnya huwa asyaddu. Nampak tak? 'Ala alladhi huwa ahsan. Sama ada fi halatir raf'i, ataupun imma ayakuna marfu'an aw ghairahu, ataupun selainnya, selain marfu'. Apa selain marfu'? Artinya mansuban aw majruran. Mansuban aw majruran, ay fi halatin nasbi aw fi halatil jarri, termasuk semua. Maknanya isu nak hazafkan aid alal mausul. Baik. Ada sedikit hukum lah. Fa in kana marfu'an, maka jika adalah ia aid alal mausul itu
bentuknya dalam keadaan marfu', lam yuhdzaf, tak boleh dihadzaf illa idza kana mubtada'an, kecuali apabila adalah ia apa? Aid itu kebetulan dia mubtada'. Tu baru kita jumpa pasal apa dia huwa tu dia asyik mubtada' dia aja. Kalau yang jenis marfu', aid itu aid yang marfu' tak boleh dihadzaf kecuali dia jadi mubtada'. Faham? Boleh jadi aid yang marfu' dia ialah fa'il marfu' juga. Tapi tak boleh maknanya kalaulah maksud statement ini fa in kana marfu'an lam yuhdaf illa idza kana mubtada'an wa khabaru mufradun, tu mafhum yang ringkasnya laisa jumlah. Kalaulah dalam bentuk yang lain bermakna law kana fa'il ataupun naib fa'il lam yuhdaf. Kalau dia marfu' tapi dia fa'il ataupun marfu' tapi dia naib fa'il, pun kedua-duanya tak boleh dihadzaf aid itu. Contoh, kita masuk contoh kita akan fahamlah. Nahwu wa huwa alladhi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilahun. Surah Az-Zukhruf ayat 84. Dan dia alladhi fis sama', yang ada di langit. Nampak? Alladhi fis sama' ilahun, dialah ilah Tuhan. Wa fil ardi ilahun, dan dialah yang berada di bumi pun ilahun, Tuhan juga. So takdirnya apa? Wa huwa alladhi fis sama'i huwa ilahun. Nampak tak kuat kemah? Hazaf dah aid dia. Aid kepada alladhi, kepada aid ataupun dhamir yang kembali kepada alladhi, al-mausul itu ialah mahdzuf. Mahdzuf, dihadzaf. Sebab apa dihadzaf? Kerana dia berada di tempat marfu' dan dia ialah mubtada yang mana khabarnya khabar mufrad. Khabarnya mana? Ilahun. Khabar tu ilahun, bukan jumlah. Dia khabar mufrad. Artinya ilahun itu ialah khabar bagi mubtada yang mahdzuf. Mubtada namanya huwa mahdzuf. Dia mubtada, dialah at the same time ialah dhamir aid alal mausul. Dhamir aid alal mausul. Dhamir ya'udu ila al mausul alladhi. So kalau kita nak terjemah dia jadi gini. Dan dialah yang fis sama, berada di langit, takdirnya huwa ilahun, dialah dia. Bila dia itu kembali kepada alladhi, kemana? Huwa alladhi ilahun. Itu sangat-sangat kukuh, menunjukkan, nak menyatakan yang duduk di langit itu pun dialah Allah, yang berada di bumi pun dialah Allah, itulah, tak ada yang lain. Itu barulah tahqiq betul-betul kepahaman. Kemudian ayyuhum asyaddu, samalah dengan isu tu. Ayyuhum asyaddu nah. Ayyuhum ialah bermakna alladhi, ayyu, dan sifat ayyu ialah mudhafah. Sifat dia ialah mudhafah. Takdirnya ayyuhum huwa asyaddu. Khabar bagi mubtada yang mahdhuf takduhu. Jadi ini ayat surah Maryam ayat 60. Baik. Fala taqulu, maka tak boleh kamu kata ja'anil ladzi. Ni tak boleh, makna tak boleh dalam arti kata kalau kamu buang apa? Buang aid tu. Buang aid tapi dalam bentuk yang lain dah. Dia bukan dhamir yang zahir yang jadi mubtada, tapi ini dhamir yang macam huwa tadi ni yang zahir. Kan? Ini yang dia dalam bentuk tanda.
Ja'anil ladhani qama. Ja'anil ladhani qama. Telah datanglah akan aku oleh dua orang yang berdiri. Kita kata qama. Wala alladhani duriba. Telah datanglah, artinya ja'anil ladhani duriba. Telah datanglah oleh dua orang yang duriba. Pasal apa tak boleh? Li raf'il awwali bil fa'iliyah. Karena yang pertama dia berada di tempat marfu' atas menjadi fa'il, wa tsani bin niyabah, yang kedua sebagai naib bagi fa'il. Bal yuqal qama. Kita tak boleh buang dhamir tu. Kita tak boleh buang. Sebab itu dia kata tak boleh buang. Kena kata ja'anil ladhani qama. Nampak? Ja'anil ladhani qama. Kena ada tanda dua tu. Dhamir tu lah, alif tu lah, tak boleh dibuang sebab li'annahu fa'ilun a'idun. Dia fa'il yang a'id. Ini isu lain. Isu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Yang tadi kita baca fi halatir raf'i jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah syaratnya begitu-begitu. La yuhdhaf illa kana mubtada'an wa khabar mufrad bla bla bla. Ini contoh jumlah fi'liyah. Silatul mausul dia dalam bentuk jumlah fi'liyah, maka a'id itu ialah tanda alif tu, tasniah tu. Tak boleh dibuang. La yuhdhaf. Baik. Kemudian dalam contoh yang kedua, wala ja'anil ladhani duriba wa duriba. Jadi alif tasniah tu menjadi, alif itu ialah a'id. Alif tu la yuhdhaf li'annahu fa'ilun a'idun. Nampak tak beza? Dalam bab tadi, contoh tadi, contoh yang kita sebut tadi, wa huwal ladzi fis sama'i lahun tu, itu ialah contoh jumlah ismiyah yang mana huwa yang kebetulan jadi mubtada itulah a'id yang kembali kepada mausul, ai alladhi, yang jadi a'id ataupun dhamir ya'udu kepada alladhi. Adapun contoh yang ini silatul mausul dia dalam bentuk jumlah fi'liyah, maka sudah tentu struktur ayatnya berubah. Dia tak boleh lagi lah macam tadi isim tu, isim dhamir tu menjadi a'id. Yang menjadi a'id ialah dhamir dalam fi'il itu yang tak boleh kita buang. Tak boleh kita buang sebab dia nak kembali dhamir itu, a'id itu kepada isim mausul alladhani. Kalau dua, kena dua lah. Alladhani dua, tiba-tiba qama, duriba kita buat seorang. Mufrad, tak boleh. Baik. Wa ammal mubtada. Mana dia dalam PDF ni? Okey. Tak jumpa dalam PDF ni. Mana dia? Okey, jumpa dah. Dia tak ni. Dan adapun mubtada, dalam isu mubtada, fayuhdhaf ma'a ai. Apa maksudnya dalam isu mubtada? Dalam isu silatul mausul bagi alladhi itu ialah jumlah ismiyah. Silatul mausul bagi alladhi ataupun bagi mausul ialah dalam bentuk jumlah ismiyah. So anda sekiranya ia dalam bentuk jumlah ismiyah, artinya dalam arti kata lain dia ialah mubtada, timbul isu yang lain, itulah sama ada silah mausul itu mausulnya ayu ataupun dengan ghair ayu. Ini baru timbul apa yang anda kata tadi. Kau celahu dah. Pening kan? Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Tidak tak dengar mari. Ada connection terputus tadi. Okey. Nak masuk balik dah. Terkejut je dah. Okey. Tak apa. Wa ammal mubtada'u. Okey dah. Wa ammal mubtada'u,
Dan adapun mubtada, fayuhdhafu, maka dihadzafkan apa? Dihadzafkan apa? Sadrus silah pun orang panggil, mubtada pun orang panggil, huwa pun orang panggil, orang panggil dhamir yaqulu lil mawdu' itu. Dan adapun maka hadzafkan dia apa? Senang dia hadzafkan huwa itu dengan baca sebenarnya seperti tadi seorang sekarang kita dengar balik. Sekarang dengar suara betul. Taki boleh dengar. Bunyi robot sikit. Dia bunyi cara robot sikit. Sebab tadi anak di sini dia dia sambung balik. Ustaz Syafri bila jalan. Terputus lah Ustaz Syafri. Itu yang kita dapat. Sekarang okey. Mesti lagi betul. Sekarang kita kembali kepada isu asal. Iaitulah kalau seandainya mubtada, dengarlah. Kalau seandainya aid itu ialah mubtada, dia dihadzafkan dengan isim mausul yang ayyu. Wa illam tatul, kalau baca sambung kasrah kalam. Wa illam tatulis silatu, sekalipun tidak panjang si sudah. Sebab apa begitu? Sebab apa ada beza hazaf huwa dengan hazaf huwa, dia berkait dengan panjang silatul mausul dengan dia dan berkait dengan sama ada dengan ayu ataupun ghair ayu. Sebab apa? Ana cari alhamdulillah pagi ni dalam seminit Allah bagi ilham jumpa. Kata Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam kitab dia Uddatus Salik. Uddatus Salik ni tahqiq kitab Awdahul Masalik. Awdahul Masalik lebih tahqiq, lebih tadqiq, lebih halus, lebih tinggi daripada Ibn Aqil ni. Dia kata apa? Kenapa ada beza antara ayu compare dengan selain ayu? Kerana ayu itu sifat mausul, ayu itu isim mausul ayu itu dia bersifat mudhafah. Nampak ya? Kerapnya dia kena idhafat. So bila dia sudah idhafat, dia sudah dikira panjang. Sebab itu dihadzafkan huwa yang menjadi aid. Dihadzafkan huwa at the same time. Huwa tu ialah mubtada, dan artinya mubtada mahdzuf. Walaupun kata dalam syarah ni, walaupun wa illam tatulis silatu, walaupun silahnya tak panjang. Kenapa? Kerana ayu biasanya bersifat mudhafah. Dia kerap, dia suka idhafat dengan kalimah yang lain, isim yang lain. Kama taqaddama min qawlika, seperti terdahululah min qawlika dalam kata-kata kamu, yu'jibuni ayyuhum. Nampak ada ayyuhum, sifat dia suka idhafat, dia kira panjang lah. Ini kata siapa ni? Kata muhaqqiq Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam kitab dia Uddatus Salik, dalam syarah kepada kitab Awdahul Masalik, yang Awdahul Masalik syarah kepada Alfiyah Ibn Malik. Itu dia bertingkat. Subhanallah. Baik. Ini dalam bait yang keberapa? Yang ke-101. Yusatal wasun wa illam yusat falhaf nazun wa aba an yukhzal in saluhal baqi liwaslin mukmil. Baik, kita baca lagi. Nampak tak? Yu'jibuni ayyuhum qa'imun. Nampak? Itu ialah contoh mubtada mahdzuf, iaitulah takdirnya huwa mahdzuf bagi khabarnya qa'im. Yu'jibuni ayyuhum qa'im, dengan syarat mubtada itu mausulnya ialah ayyu. Kenapa?
Kerana dengan selain ayu nanti ada hukum yang lain. Kalau dengan selain ayu nak hadaf huwa, mestilah silatul mausulnya panjang. Kalau dengan ayu silatul mausul pendek macam ni pun huwa boleh buat. Nampak tak? Kalau selain ayu. Kalau dengan ayu dia mesti silatul mausul kena panjang. Baru boleh buat silah. Itu huwa. Ini yang kata mubtada. Mubtada dengan mubtada yang menjadi silatul mausul bagi ayu. Wa nahwuhu yu'jibuni ayyum qa'imun wa nahwu, dan seumpamanya. Sebab itu wala yuhadzafu, tak boleh dihadaf sadrus silati, akan sadrus silah, ma'a ghairi ayyi, berserta dengan selain ayyi. Itu sebab itu ana sebut dah, kena faham istilah ayyu dengan ghair ayyi, ayyu dengan ghair ayyi, dan combinationkan dengan benda-benda yang lain. Panjang silah mausul ke ataupun pendek silah mausul ke. Baik. Jadinya wala yuhdhafu sadru silati ma'a ghairi ayyi. Nampak istilah dia guna berserta dengan selain ayyi, illa idza talatis silatu, kecuali dengan silah yang panjang. Contohnya, mana contoh silah yang panjang? Ja'a alladhi huwa daribun Zaidan. Nampak tak huwa tak boleh hadaf? Sebab apa huwa tak boleh hadaf dan perlu kepada silah yang panjang? Kenapa di-share, minta maaf afwan, ini ialah contoh yang huwanya boleh dihadaf kerana silahnya panjang. Sedangkan dia selain ayu. Nampak tak? Dia apa dia? Dia ialah mausul alladhi. Bila alladhi istilah dia selain ayu, ghairu ay. Kenapa dia boleh hadaf? Sebab silatul mausul dia panjang. Fayajudu, maka haruslah oleh hadaf huwa. Dalam contoh ja'a alladhi huwa daribun Zaidan, fataqulu ja'a alladhi daribun Zaidan. Huwa boleh hadaf. Sedangkan dia selain ayu. Mausul dia selain ayu bersyarat. Kalau dengan ayu pendek pun boleh. Jadi ana ulang lagi. Dhabit ni dhabit kan elok-elok. Ana sebut dah, abah sebut, kakak pilih. Huwa, buat dalam kurungan huwa ataupun aid, mahdhufun ma'a ay. Boleh dihadafkan dengan ay, illam tatulis silatu, walaupun dengan silah yang tak panjang. Artinya senang cerita, walaupun silahnya pendek. Huwa ataupun aid mahdhufun, boleh dihadaf ma'a ay, dengan isim mausul ay, illam tatulis silatu, walaupun tidak panjang silah. Itu nombor satu. Yang nombor dua, kita tulis dhabit bagi ringkas. Ma'a ghairi ay, dengan selain daripada ay, mahdhufun. Kita kena fahamlah, kita tulis ringkas ya. Dihadafkan ay, mahdhuf huwa, buat dalam kurungan mahdhuf huwa, dengan syarat idza talatis silatu, sekiranya silahnya panjang. So mafhum sebaliknya, kalau silah dia pendek tak bolehlah hadaf. Dengan selain ayu ni, sebab contohnya alladhi. Okey. Wa minhu, dan sebahagiannya, nya itu ialah dhamir kembali kepada aid yang mahdhuf ma'a ghairi ay. Itu nak faham ibarat kita tu dhabit dia, marji' dia. Dan sebahagiannya, nya contoh aid yang mahdhuf, yang boleh mahdhuf ma'a ghairi ay, dengan isim maksud selain daripada ay, ialah qauluhum, kata-kata mereka itu, ma ana billadhi qailul laka su'an, ma ana billadhi qailul laka su'an. Ini contoh apa ni? Aid yang dalam bentuk mubtada, dhamir taqdiruhu dhamir huwa, ya'udu, aidun ya'udu ila al-mausul alladhi. Ini contoh dia.
Itu sebahagian daripada kata-kata mereka itu, ma ana billadhi qailul laka su'an. Tidaklah aku ini orang yang berkata bagi kamu su'an. Mana aku ni bukan orang yang kata jahat kat hang. At-taqdiru, takdirnya billadhi huwa qailul laka. Dengan yang dialah orang yang berkata bagi kamu su'an. Dia tu siapa? Dia kembali kepada ana. Kembali kepada alladhi. Alladhi tu siapa? Alladhi tu ana. 3 tahap guna ke belakang. Ana boleh tak buang? Bolehlah. Sebab walaupun silah isim mausulnya ialah alladhi, artinya ghairu ai, tapi silatul mausul dia panjang. Ni main mana panjang pendek ni? Masdar sumbernya ayat Quran. Tuhan turun lagu tu. Ulama buat kajian ya. Dan dia buat observation, mulahadhat, dia perhati tengok. Dia compare dengan syair-syair Arab. Nathran, sya'ran wa nathran. Arab kata lagu tu, akhirnya timbul kaedah. Baik. Fa illam tatul silatu, yang duk bincang tadi ialah silah mausulnya panjang dalam isu apa? Penggunaan isim mausul selain ayu yang mensyaratkan silatul mausul panjang, boleh dihadafkan aid ataupun dhamir. So, fardu takdir. Fa illam tatulis silatu, maka seandainya silahnya tak panjang. Dalam arti kata yang lain, pendek. Silah dia pendek. Silah mausulnya pendek. Fal hadfu qalilun. Kalau ada hadaf juga, benda tu qalil, tak banyak. Sebab itulah macam yang ana sebut, wa ajazahul kufiyun. Nampak? Walaupun syahid tu tak banyak, tapi puak-puak ulama Kufah ni mengharuskannya qiyasan, dalam bentuk qiyasi. So bila qiyas, lawan bagi syad. Bila ada qiyas, bagi kaedah Kufiyun, hatta walau bi syahidin wahid, walaupun ada satu bukti, ada kira boleh. Itu qiyas. Dia tak perlukan banyak pembuktian. Faham tak, Ifan? Lepas tu wa ajazahul Kufiyun, hal keadaan qiyasan. Bila qiyas ni, dia bukan syad, lawan ni syad. Ada kaedah dan ada disebut, diguna pakai. Nahwu seumpama ja'al ladzi qa'imun. Nampak? Ja'al ladzi qa'imun. Silah dia pendek aja. Dan guna pula selain daripada isim mausul ayu, alladzi tu. Kan? Hadaf dah, hadaf. Mana huwa tak ada. Patutnya ja'al ladzi huwa qa'imun, tapi dia kata ja'al ladzi qa'imun saja. At-taqdir ja'al ladzi huwa qa'imun. Sebab apa? Ada pembuktiannya dalam ayat Quran. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan sebahagiannya adalah firman Allah SWT. Kita belajar nahwu pumpang kaedah, pembuktiannya syair, kata-kata arus semuanya. Poin kita akhirnya nak menuju kepada ayat Quran. Kita nak faham. Ini dia. Sebahagiannya firman Allah, tamaman 'ala alladhi ahsana. Tamaman 'ala alladhi ahsana. Sempurna ia 'ala alladhi, di atas orang-orang yang ahsana. Surah Al-An'am ayat 154. Jadi ahsan, 'ala alladhi ahsana. Fi qira'atir raf'i, pada qira'ah secara takdir huwa ahsanu. Ayat ini huwa ahsanu, ini pegangan siapa? Al-Kufiyun. Bagi al-Basriyun itu ialah qira'ah syadzah ra'i. Ini anda dapat dalam mana ni? Apa dapat ni mana? Dalam kitab Dhuhr Mustik lagi di buat dapat. Al-Quran dia berjamaah alladhi ahsana apa? Nampak dia baca alladhi ahsana. Rasul-Rasul. Kalau qira'ah alladhi ahsanu, itu dipanggil qira'atun syadzah bil rafi'. Itu pegangan ulama-ulama Kufi. Mereka tak perlu pembuktian yang baik. Bani tak ada. Ya. Cuk dulu
Baik, baik, kita teruskan. Ini terkeluar sikit isu, tapi dia sebagai faidatun maklumat tambahan. Wa qad jawwazu fi, dan sesungguhnya mereka ulama-ulama telah mengharuskan pada contoh la siyama Zaidun. Maka jawwazu merujuk kepada al-Kufiyun. Sebab itulah mereka mengharuskan contoh yang ini, la siyama Zaidun idza rufi'a Zaidun, apabila dirafa'kan Zaidun, an takuna ma, dengan syarat dalam masa yang sama menjadikan ma itu ma mausulah. Ma mausulah. Artinya ma'a ghairi ai. Dhabit dia dengan selain daripada mausul ai. Yang mensyaratkan kalau mausulnya ai boleh buang wa. Tapi kalau mausulnya ghair ai, silatul mausul aid ataupun dhamir ya'udu 'ala al-mausul, tak boleh dihadafkan illa idza talatis silah. Tapi hak ni tak, sebab dapat kufah. Sebab itulah kalau dia baca la siyama Zaidun dengan merafa'kan Zaidun dengan alasan bahawa adalah ma yang la siyama tu ma mausulah, wa Zaidun menjadi khabaran li mubtada' mahdhuf. Maka Zaid i'rab macam biasa menjadi khabar bagi mubtada' mahdhuf, wa taqdiru la siya alladhi huwa Zaidun. La siyama ni maksud dia apa? Apatah lagi. Apatah lagi orang yang dia adalah Zaid. Contohlah kita kata kita duduk sembang. Ada seorang ni dia alim bersemua, nak contoh Zaid tu kan. Alim dalam nahu. Apatah lagi la siyama Zaidun, apatah lagi dia ialah orang yang bernama Zaid. Zaid tu memang alim. La siyama. Fa hudhifa al-'aid alladhi huwa al-mubtada', maka dihadafkan al-'aid, iaitulah huwa tu alladhi huwa al-mubtada', yang merupakan dia dalam masa yang sama ialah mubtada' wa huwa qauluka huwa wujuban, hal keadaan wajib bagi al-Kufiyun. Fahadha mawdi'un hudhifa fihi sadru silati ma'a ghairi ay. Nampak? Dan ini ialah satu tempat di mana dihadafkan padanya sadru silah bersama dengan selain ay wujuban wajib, walam tatulis silatu, walhal tak panjang pun silah, artinya silatul mausul pendek aja. Wa huwa maqisun bagi ulama Kufah, dan ianya ialah diqiyaskan walaysa bisyadzin, bukan syadz bagi dia. Wallahu a'lam, mana betul. Ini perbahasan. Bila kita mengaji syarah Ibnu Aqil, itulah dia yang kita kena hadap. Kita diperlihatkan dengan khilaf dan juga keluasan pandangan. So kita kena ada next level lah otak kita pun. Tak boleh duk asyik manja, duk ngaji fa'il maf'ul tu sampai habis ke ketua. Kena ada lah lanjutan yang seterusnya. Jangan, maksudnya jurmiah lah, tapi jangan jurmiah sampai 5 tahun, 10 tahun. Kena pindah kita. Lepas itu banyak maklumat yang kita akan temui. Baik. Wa asyara biqaulihi, dan telah mengisyaratlah oleh al-musannif dengan katakannya dalam matan biqaulihi wa abau ayuhtazal in salahal baqi liwasli mukmilin. Ini ialah satu poin yang lain pula. Ini lagi pening kepala. Dan perlu difahami isu-isu ini dalam bentuk nanti secara alal aksi. Dan ada benda-benda yang tak ada dalam syarah Ibn Aqil ni, anda terpaksa rujuk dalam kitab yang lain, rujuk pada tok guru yang lain. Diletakkan, baru kita faham syaratnya apa. Baik, kita tengok apa yang disyaratkan oleh musannif dalam bait itu. Wa aba ayuhtazal in salahal baqi liwaslil mukbilin ni ila anna syarta hadfi sadri silati. Nampak dia letak syarat. Kepada bahawasanya syarat menghadaf sadru silah, yang kita duk belajar tadi, duk pompang-pompang buang sedap yang kita buang tu. Syarat menghadaf sadru silah alla yakun, bahawa tidak adalah alla yakuna ma ba'dahu, barang yang setelah mausul itu salihan, boleh li an yakuna silatan, boleh menjadi silah. Ni apa benda pula nak bincang ni? Setelah mausul, ma ba'dahu, barang setelahnya, setelah isim mausul,
boleh, salihan boleh, li ayyakuna silatan, bahawa adalah menjadi ia akan silah kepada mausul. Maknanya ba'dal mausul lah. Faham pendek-pendek dulu. Tu setakat tu. Kama idza waqa ba'dahu jumlatun. Seperti mana apabila terletak ia setelahnya, setelah apa? Setelah mausul itu satu jumlah. Terletak setelahnya itu satu jumlah. Jumlah komplit set. Nahwu seumpama ja'a alladhi huwa abuhu muntaliqun. Baik, ini yang anda faham ialah nak buang syarat, nak buang huwa. Nah, ataupun tidak buangnya pada yang mausulnya selain daripada ai ma'a ghairi ai. Sebagai contoh, ja'a alladhi huwa abuhu muntaliqun. Ja'a alladhi huwa abuhu muntaliqun. Ataupun ja'a alladhi huwa yantaliqu. Huwa yantaliqu. Nampak? Ataupun zarfun au jarrun wa majrur tammani. Zarfun au jar wa majrur tammani. Maknanya kalau zaraf ataupun jar majrur itu ialah syibih jumlah. Nahwu contohnya ja'al ladzi huwa indaka. Ingat dhabit jar majrur zaraf mazruf yang tam apa dia? Dulu kita bagi dah. Dhabit yang tam tu apa dia? Ingat. Kan kita bagi dua. Zaraf jar majrur, zaraf jar majrur kita bagi dua. Satu zaraf yang tam, satu lawan ni adalah naqis. Zaraf yang tam ini kan huwa alladhi idza 'ulliqa, huwa alladhi idza 'ulliqa bil kaunil 'am afada ma'nan. Ingat yang tu balik. Itu kaedah tu kena hafal. Kan? Zaraf naqis ma laysa kadzalik. Barang yang apabila ditaklikkan dengan al-kaun, kaun ni yakunu tak asalnya umum. Selain kalimah yakunu ada lagi yang am. Kan? Yastaqirru, yakunu, apa semua. Lawan dia adalah al-kaun yang khas. Al-kaun al-khas ialah yakuluka, yathiquka. Kita khaskan apa perbuatan dia tu. Al-kaunul am, kalaulah ditaklikkan dengan al-kaunul am pun boleh difaham makna. Itu menjadi syarat kepada zaraf wal jar al-majrur. Pemerintah saya sebut ni untuk tengoklah audio yang lalu dah sebutlah. Wallazi idza 'alliqa bil kaunil 'am afada ma'nan. Itu dalam dhabit kepada zaraf jar majrur tamani yang tam dua-duanya. Kita tak ulang lagi dah. Contohnya ja'al ladzi huwa 'indaka au huwa fid dar. Huwa 'indaka. Lagi satu maklumat. Dalam isu zaraf anda dapat tadi kata Ibnu Hisham dalam Awdahul Masalik, dalam Syuduruz Zahab. Az-zarf itu hanyalah zarful makani, zarf makan saja, zarf zaman tak masuk. Az-zarful makani saja. Dia sebut zarf tapi zarful makani, zarf makan saja. Contohnya ja'a alladhi huwa 'indaka zarful makani. Au huwa fid dar, itu contoh jar wal majrur. Fa innahu, maka sesungguhnya la yajuzu fi hadhil masa dah cukup. Fa innahu la yajuzu fi hadhil mawadhi' hadfu sadr silati fala taqul jaa alladhi abuhu muntaliqun. Ta'ni alladhi huwa abuhu muntaliqun li'anna al-kalam yatim dunahu fala yudra hudifa minhu syai'un am la. Baik, tuan-tuan puan sekalian, kita kena stop di sini sebab apa? Untuk perenggan ini yang bermula daripada wa asyara biqaulihi wa aba ikhtazal tu memang sangat-sangat merumitkan dan merencamkan. Itu hak telah lalu pun hari ini kita baca pun bagi anda merencam dah. Rumit dah kita nak faham. Apatah lagi akan datang ni. So kita kena buat persiapan diri bagi badan sihat ni, otak sihat ni, rehat banyak. InsyaAllah esok kita bincang. Isunya ialah apa? Nak buang dah huwa tu.
Kalau sekiranya silah mausulah tu ayatnya lengkap. Tu pegang poin tu. Jadi akhirnya qala al-musannif rahimahullah wa asyara biqaulihi wa abau ayukhtazal in salahal baqi, tu in salahal baqi, jika boleh yang baqi itu liwaslin mukmilin, menjadi silah mausul yang komplit. Baik tu ulama abau ayukhtazal, dia tak suka buang huwa tu. Maknanya kalau silah mausulnya ayat dia lengkap, huwa tak boleh buang. Mai ikut mana belah. Tu itu penting tu. Dia kena faham alal aksi sebaliknya. Jadi rasanya tuan-tuan dan puan, kita sekadar itu dahulu untuk hari inilah. Kita tangguh dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.